Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Uzair bin Muhammad Adnan. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang problem base task 1 untuk subjek SRA. Okey, pertama sekali saya akan terangkan dahulu requirement untuk 1. Okey, yang pertama ialah set name to all device as shown in the workspace. Yang pertama ni maksud dia kita kena set hostname kepada semua device iaitu router dan switch. Okey. Pertama sekali pergi ke campus. Kita akan setkan dia punya hostname ke terminal. Okey, di sini password sudah diberitahu dalam soalan, iaitu password dia sama seperti hostname. Di sini ialah campus. Okay. Di sini kita boleh lihat yang untuk campus ni, hostname dia kita telah setkan dia punya hostname iaitu campus. Okey. Untuk router campus kita sudah setkan. Kita lihat pula pada router PO. Masukkan password PO. Okay, di sini pun kita telah setkan hostname bagi router PO. Seterusnya kita akan tengok pula pada hostname untuk, kita akan tengok juga untuk hostname untuk switch, di mana kita akan tengok switch satu dahulu. Pergi ke terminal, masukkan password. Okey, kita boleh nampak di sini kita sudah setkan kita punya hostname bagi switch satu ialah SW1. Okey, sudah disetkan. Kita lihat pula pada switch yang pada bahagian router ISP. Switch ni, terminal, masukkan password. Okey, kita boleh nampak yang kita sudah setkan hostname dekat switch public satu ni, dekat switch ni. Okey, selesai untuk kita setkan semua hostname untuk semua device iaitu router dan switch. Sekarang ni kita perlu setkan IP address to all device based on table 2 dan assign the correct default gateway manually for each IP addressing setting. Okey, kita akan pergi mula-mula kita akan pergi ke campus. Kita akan masukkan command show run untuk kita tengok apa yang kita sudah set up untuk IP address dalam router campus. Okey, masukkan ini apa? Show run. Okey, first kali kita akan tengok pada interface G0/0.10. Okey, kita nampak dia punya IP address untuk IPv4. Dia minta first IP. Okey, di sini kita telah setkan dia punya IP address. Kita dapatkan dia punya IP address ni dekat di sini, dekat topologi kita dah diberi topologi kat sini. VLAN untuk VLAN 10 192.168.10.0/26. Untuk interface ni dia menggunakan VLAN 10. Maknanya nanti kita akan letakkan untuk IP address dia ialah first IP. Okey. Seterusnya untuk interface gigabit 0.20
dia juga mahu VLAN untuk VLAN 20 dan mahukan untuk first IP, dan kita setkan dia 192.168.20.65, dan kita letakkan dia punya subnet mask ialah 255.255.255.192. Okey, dan yang untuk G0/0.60 ni dia menggunakan VLAN 60, dan IP address ni ialah dia mahukan third IP, dan kita setkan dia punya IP address ialah 192.168.60.3. Kita lihat pada VLAN yang sudah diberikan pada topologi VLAN 60 192.168.60.3. Lepas tu kita letakkan dia punya subnet mask /27 ni 1.255.255.255.224. Okey. Seterusnya kita pergi ke gigabit 0/1, yang di mana dia mahukan IPv6 punya IP address. Okey. Kita boleh nampak di sini kita sudah setkan dia punya IP address untuk IPv6 2200 CAFE 1001/64, di mana kita boleh lihat di topologi port dekat kampus ni gigabit 01 ni, ini dia punya IP, dan di mana saya dapat satu ni saya dapat pada di sini dia minta first IP untuk IPv6. Okey, seterusnya dia suruh letak sekali untuk link local, dan saya setkan link local pada port gigabit 01 ni ialah link local FE80C. Okey. Seterusnya kita lihat pada port ataupun interface serial 0/0/0. Okey. Di mana di table ni dia minta untuk IP, kedua-dua IP iaitu IPv4 dan IPv6. Okey, kita telah setkan dia punya IP address 192.168.0.1. Di sini kita boleh nampak serial 00000. Ni dia punya IP 192.168.0.0. Kita letakkan 1 sebab dia minta dekat sini, dekat table dia minta first IP. Okey, untuk IPv6 punya address kita letak ini dia punya IPv6 di sini 2000 db8 aa4 dan kita letakkan di sini. Kita letakkan sama seperti di dalam topologi, dan kita letakkan 17 kerana diminta dekat sini IPv6 ialah 17 IP. Okey, dan kita setkan dia punya link local juga FE80C. Okey. Selesai untuk kampus di router kampus. Kita seterusnya pergi ke router PO pula. Okey. Seterusnya pergi ke PO, tekan pada PO. Kita akan masukkan command show run untuk tengokkan apa yang kita telah set up dalam router PO. Kita tengok apa yang kita telah set up IP dalam router PO. Masukkan enable, password sekali lagi, PO show run. Okey. Di sini kita boleh nampak pada table untuk PO serial 0/0/0 dia minta untuk second IP, dan untuk IPv6 dia 31 dan local dia FE80D. Okey, kita tengok pada topologi untuk PO. Tengok pada port serial 0/0/0, di mana kita nampak dia punya IP dan IPv6 punya IP address dan IPv4 punya address. Kita tengok pada port serial 000. Okey, tengok pada apa yang kita telah set up.
Untuk interface serial 0/0/0 kita sudah setupkan dia punya IP address untuk IPv4 192.168.0.2 seperti yang diminta, second IP. Okey, seterusnya kita setkan pula untuk, kita sudah setkan untuk IPv6 punya IP address 2000 DBH A441 and 37 seperti yang diminta dalam table, dan kita setkan dia punya link local ialah FE80D. Okey, sama seperti di dalam topologi. Okey, seterusnya kita beralih kepada port serial 0/0/1, di mana di dalam table juga dia minta kedua-dua IP address iaitu IPv4 dan IPv6. Okey, yang untuk ni, untuk serial 001 ni dia minta second IP dan 48 IP. Jadi kita setkan seperti biasa. Kita tengok pada topologi. Tengok pada topologi, iaitu di sini untuk port serial 0/0/1 ni, ini dia punya IP address untuk IPv6 dan sini untuk IPv6 dan sini IPv4. Okey, kita tengok dia punya apa yang kita telah set up dekat command ni. Okey, untuk IPv4 IP address kita sudah letakkan 209.202.202 seperti yang diminta di dalam table, dan kita letakkan dia punya subnet mask. Subnet mask dia 255.255.255.240, dan kita setkan dia punya IPv6 IP address sama seperti di dalam table, yang di mana kita letakkan 48/64. Masukkan IP dia 2000 DB A442.48, sama seperti dalam topologi. Dalam topologi cuma kita tambahkan 48 seperti yang dalam table mahukan, dan kita setkan dia punya link local FE80D. Okey, seterusnya untuk kita akan beralih kepada router ISP. Kita sudah habiskan untuk router PO. Pergi ke router ISP. Kita akan masukkan command show run, dan kita tengok apa yang kita telah setupkan untuk IP address bagi router ISP. Masukkan password dahulu. ISP enable, password lagi sekali. Okey, show run. Okey, kita lihat dulu dekat table ni dia mahukan untuk interface gigabit 0/0. Dia mahukan untuk IP address IPv4 dia ialah third IP. Okey, mari kita lihat apa yang kita sudah set up. Okey, untuk IP address untuk IPv4 untuk interface gigabit 0/0 ni kita telah setupkan 172.168.23 sama seperti dalam topologi. Kita dapat dia punya tu dari sini, gigabit 0/0 pada sini 20.3. kita dapat nampak di sini dia punya IP. Kita letakkan 3 seperti yang table mahukan, third IP, dan kita letakkan dia punya subnet mask ialah 255.255.255.224, dan seterusnya kita beralih pada port gigabit 0/1. Dia mahukan untuk 10 IP dan letakkan di local FE. Okey, mari kita lihat untuk IPv6 IP address kita sudah setkan 2200 CAFE 2010 seperti table yang mahukan 10 IP, dan kita letakkan /64, dan seterusnya kita setkan link local dia FE803, mana kita dapat dia punya IP address
kita dapat pada di sini. Untuk port gigabit 011 ni, ini dia punya IP kita yang dapat. Cuma untuk dalam kita untuk command ni kita cuma tambah 10 sebab dekat table ni dia minta 10 IP address yang ke 10. Okey. Seterusnya untuk serial 000 dia minta IP addressnya ialah last IP. Kita masukkan last IP ialah 14 209 202 214 dan subnet mask dia ialah 240 225 225 225 dan .240. Okey. Seterusnya selesai untuk kita set IP pada semua router, kita perlu masukkan kita punya setkan kita punya end device atau PC semua IP yang dia mahukan. Okey, first kali untuk PC 1 dia minta DHCP. Tekan pada PC 1, tengok dia punya IP configuration, kita setkan dia ialah DHCP, di mana DHCP ni kita akan request dia punya IP before address dan kita akan dapatlah dia punya IP address dan kita dapat subnet mask, default gateway dan seterusnya kita akan dapat DNS server. Okey, selesai untuk PC 1. Seterusnya untuk PC 2, dia mahu dalam table dia mahukan last IP. Maknanya last IP kita kena set up sendiri kita punya IP dalam PC 2 ni. Kita letakkan dia static dan kita set upkan kita punya IP untuk PC 2 ni ialah 192.168.10.62 dan kita letakkan subnet mask dia seperti biasa 225.192 dan default gateway dia sama je, letakkan 192.168.10.1 macam biasa. Dan DNS server ni kita ambil daripada IP di DNS server di sini. Okey. Seterusnya pergi ke PC 3. Okey, PC 3 dia mahukan DHCP. Desktop IP configuration. Okey, kita tengok kita dah setkan kita punya IP ialah DHCP. Okey. Seterusnya untuk PC 4, untuk IP address dia mahukan second IP. Okey, kita pergi, maknanya kita akan setkan kita punya PC 4 ni IP address dia static dan okey. Kita nampak kita punya IP address kita setkan 192.168.20.66 dan untuk subnet mask dia seperti biasa 225.225.192 dan kita letakkan dia punya default gateway 192.168.20.65. Okey. Seterusnya untuk PC 5 dia mahukan DHCP. Okey, ke PC 5. Desktop IP configuration. Okey, kita nampak kita sudah setkan dia DHCP. Seterusnya pergi ke PC 6. Desktop. Okey, di sini pun kita sudah set upkan IP configuration-nya ialah DHCP. Okey. Untuk DNS server, seperti di dalam jadual mahukan ialah last IP. Kita setkan untuk DNS server ni IP configuration-nya adalah last IP, iaitu ini ialah IP untuk DNS server 192.168.20.162 dan kita setkan subnet mask dia ialah 255.255.192 dan default gateway-nya seperti biasa 192.168.20.65. Okey, selesai untuk DNS server. Kita untuk seterusnya PC 7 dia mahukan select. Okey,
pergi ke P7. Okey, desktop IP configuration. Okey, di sini kita kena setkan untuk IPv6 dia, kita kena setkan untuk automatic, di mana IPv6 kita perlu request dan perlu successful. Okey, nampaknya kita dapat request dan successful. Okey, seterusnya ialah PC IPv6. Okey, kita boleh nampak pergi ke PC IPv6, desktop IP configuration, dan untuk IPv6 kita sudah dapat kita setkan untuk automatic dan kita request dan sudah successful. Okey, seterusnya ialah PC public. Dia minta seperti yang dimahukan dalam table ialah second IP. Jadi kita perlu setkan untuk PC public ni static dan 172 untuk IP addressnya 172.16.60.20.2 seperti yang table mahukan. Okey, dan subnet mask dia seperti biasa, tengok dia punya slash dan 225.225.255.224. Default gateway-nya seperti biasa, 172.116.20.3 dan letakkan dia punya DNS server, iaitu untuk DNS IP address 192.168.20.126. Okey, yang terakhir sekali ialah untuk mail server. Dia mahukan seperti dalam jadual ialah untuk first IP, kita pergi ke mail server, kita sudah setkan dia punya IP address untuk first IP. Okey, 172.168.20.1 dan subnet masknya 225.225.225.224. Okey, default gateway ni pula sama je seperti yang tadi, 172.16.20.3 dan kita letakkan juga untuk DNS server. Okey. Nampaknya untuk soalan requirement untuk 1, 2, 3 nampaknya sudah selesai. Saya akan berikan kepada kawan saya untuk teruskan kami punya presentation. Okey, di sini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nama Muhammad Izzuddin Ahmad Kamal. So, saya akan terangkan tentang nombor 4. Okey, so kita baca dulu. Perform campus and ISP router configuration to act as a DHCP server for the connect LAN based on table 2 below. So dia kata dekat campus dan ISP. So kita buka dekat campus dahulu. So terminal. So campus campus campus. Okay, kita show run kan dia. Okay. So apa yang kita boleh nampak waktu first mula-mula lagi, kita nampak dekat sini adalah IP DHCP exclude address. So dekat sini adalah IP DHCP exclude ni dia nombor dia adalah 192.168.10.1 hingga 192.168.10.5. Itu IP DHCP exclude bagi yang kedua, baris kedua adalah IP dia adalah 192.168.20.65 hingga 192.168.20.69. Jadi 65, 69, 1 sampai 5. Okey, yang macam kita boleh nampak kat sini 192.168.10. 10 ni adalah itu untuk VLAN 10 lah. Untuk VLAN 10. Untuk yang ni. So yang for VLAN 20 tu pula kita ini yang kalau ini satu baris kedua
168.20 itu adalah untuk VLAN 20. So kita proceed ke, so seterusnya adalah IP DHCP pool LAN 1, iaitu LAN 1 tu adalah VLAN 10 lah yang ini. So saya terangkan dulu tentang function dia. Okay, DHCP ni dia adalah client server protocol yang membenarkan ataupun memberikan IP setiap host ataupun PC lah dengan IP dia, dengan IP sendiri. So macam contoh kiranya macam IP DHCP tu akan berkembang, akan menjadi satu, macam dia berkembang jadi IP host. So kalau kita tengok dekat sini ialah macam contoh network dia adalah 192.168.10.0 dan subnet mask dia adalah 255.255.255.192. 192 adalah sebab 126. So untuk network. Okey, lepas tu default route dia adalah 192.168.10.1. DNS server dia adalah 192.168.20.126. Itu domain name dia adalah www.puoedu.my. Itu untuk for VLAN 10. So kita ke VLAN. So yang kedua adalah IP DHCP LAN 2, iaitu VLAN 20 lah. So jadinya network dia adalah 192.168.20.64 dan subnet mask dia adalah 255.255.255.192. So default route dia adalah 192.168.20.65. DNS server dia 168.20.126 and domain name dia sama juga dekat sini. Saya letakkan adalah www.puoedu.my. So kita campus dah settle. So kita proceed kepada kita tengok ke dekat ISP lah, dekat router ISP So ini dia desktop terminal ISP ENA ISP. Kita show runkan dia. So dekat sini okay, sekejap kita enter. Okay, waktu first kita dah boleh nampak dah. Dia yang ini untuk ISP kan. So IPv6 DHCP pool IPv6 pool lah, iaitu pool name dia adalah IPv6 pool. Ini IPv6 pool. So DNS server dia kita masukkan 2001.200 dan yang inilah. So domain name dia adalah www.jppkk.gov.my ini. Okay, so yang nombor 4 kita dah settle. Okay, so kita proceed ke soalan nombor 5. Soalan nombor 5 adalah perform static and dynamic net configuration on router, PUO and ISP based on table 3. So jadinya kita tengok dekat router PUO dahulu. So kita masukkan, kita nak curangkan dia PUO ENA PUO. So kita show runkan dia. So kita show runkan dia. So okay, dekat sini kita boleh nampak apa yang kita nampak lah. So berdasarkan jadual dengan configuration ni. So jadinya kalau dekat PUO ni dia macam contoh kita nampak kan. So device adalah 192.168.10.0 and 192.168.20.64. Okay, yang 10 ni adalah untuk VLAN, untuk VLAN 10 10. Yang 20 ni adalah VLAN 20. So macam orang panggil, kalau setiap device yang terlibat dengan VLAN 10 dengan VLAN 20 kita akan masukkan dalam net. Okay, so kita tengok untuk dia punya net dia.
Okay, pool dia adalah net pool. So mana kat sini IP net pool adalah net pool. So kita masukkan sahaja 209 name public IP dia adalah 209.202.203 lepas tu 209.202.204. Inilah 29 sampai 4. So net mask dia adalah 255 255 255 240. So yang ini, so SCL number dia adalah 1, iaitu IPNet Inside Secure List 1 pool net pool. So IP classless and IP route dia adalah 0000 serial 001. Itu untuk ni lah. Itu dinamakan dynamic net. Okay, jadinya kita proceed. Seterusnya kita tengok dekat yang ISP ni pula. So kita tengok dekat ISP ni pula. Okay, sekejap kita tengok ISP. Sekejap, kita ni. Okay. So dekat ISP ni, jadi untuk ISP, untuk net configuration dekat ISP ni, dia ni lah, connect device dia adalah PC public dengan net server. So dia punya public IP dia adalah 209.202.213. Itu untuk PC public. Untuk mail server pula, public IP dia adalah 209.202.214. Itu untuk mail server. So okay, jadinya kita tengok dekat configuration ni. So contoh IP net inside secure static. Okay, macam contoh IP net inside ni dia translate source IP. Contoh dia source IP tu adalah macam server IP tu lah. Jadinya IP tu dia akan travel ke router melalui port inside dan outside. Okay, so macam port inside ni dia daripada source dia akan pergi kepada host, dan dia juga akan translate lah destination IP address. Macam contoh untuk lebih detail, so jadi macam kalau macam apabila IP address tu macam apabila IP address daripada source masuk ke dalam inside, so dia akan translate kepada destination IP kat situ. So macam kita boleh tengok dekat sini adalah 209, 202, 213. 209, 209, 14 yang inilah. So yang dekat sini untuk NAT ni. Okey, lepas tu IP classless, IP route dia 0000 000 209 202 202. Okey, sampai situ sahaja saya terang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aimil bin Hamka. So hari ini saya akan menerangkan bahagian SCL configuration serta perform end-to-end connectivity. So kenapa kita kena buat SCL configuration dan di mana kita akan buat SCL ni? So kalau ikut soalan, SCL configuration ni dibuat dekat router PUO. So kenapa kita kena buat SCL? First adalah provide traffic flow control. Second, restrict content of routing update. So kan kita buat router RIP dekat setiap router. So router RIP tu dia akan memberi information antara router ke router. So information yang diberi tu, kalau kita buat SCL ni, dia akan tapis information tu menjadi sedikit lah. So kiranya maklumat penting mengenai router saja akan di forwardkan ke router yang lain. Okay. Yang ketiga adalah decide which traffic are forwarded or blocked. So SCL ni kita boleh block sama ada, okay, kalau ikut soalan 6 ni, SCL 99 ni dia block PC2 daripada access LAN 2. LAN 2 ni adalah full name untuk
DHCP configuration untuk VLAN 20. So maksudnya PC2 tak boleh access VLAN 20. Okay, so dari dua cara sini adalah first guna host, second adalah guna wildcard mask. Kalau host, dia akan deny host. So kalau wildcard mask, dia akan deny, lepas tu dia punya IP dengan subnet mask dia. Okay, so kita buat kat PC7 sebab PC7 ni telah dikonsol ke router PUO. Okay, so ni kita masuk password dia PUO. Okay, enable PUO lagi, show run. Okay, kita tengok bahagian SCL. Terlebih pula. Okay, ni SCL. Okay, access list 1 permit 192.168.10.0 ni adalah VLAN 10 dengan net mask dia adalah 00063. Okay, macam mana kita boleh buat 00063 ni? Sebab kita cara nak kira dia adalah kalau VLAN 10 ni adalah 26, dia punya belakang dia, bilangan host ni 26. So 26 ni adalah dia punya subnet mask adalah 192. So 255 akan tolak dengan 192 akan dapat 63. Depan ni adalah 000 sebab 255 minus 255 dia akan jadi 0 lah. Okay, macam tu. So access list 1 permit 192.168.20.64. Okay, yang ni adalah the permit VLAN 20. So selain tu dia akan deny lah, sebab tu kita buat deny ni. Okay, so untuk bahagian ni access list 99 deny host 192.168.10.62. So ini adalah IP untuk PC2. Okay, access list 20 ni kita permit any, but dia deny host 192.168.20.66 untuk PC4. Kalau dalam configuration adalah kita dah buat yang wildcard mask tu, yang macam ni lah. Ini adalah contoh wildcard mask di mana kita akan buat deny 192.168.20.66. Lepas belakang ni ada jadi 00063. Itu adalah wildcard mask lah. Tapi dekat sini dia show bahagian deny host. Okay, itu saja untuk configuration SCL. So next kita ping lah, sebab kita perform end-to-end connectivity to all devices. Okay, PC1 seperti kita tahu, PC1 ni dia punya IP adalah based on VLAN 10. Nampak? Kat sini adalah 10.7. Dia DHCP So ni VLAN 10. So kita akan ping dengan VLAN 20. Okay, kita cari PC VLAN 20. Sekejap. Okay, kalau ikutkan mana PC1, PC1 VLAN 10, sini VLAN 20. Salah ni kot. Kita lah ni table ni PC1 VLAN 10. Okay, kalau VLAN 20 PC4. So PC4 ni PC4 desktop IP PC2 PC1 ni VLAN 10 PC4 ni VLAN 20. Yang silap Okay, maafkan saya. So kita ping ping 192.168.20.66. So dia berjaya ping lah. So configuration yang kita buat adalah betul. So next kita akan ping apa lagi. Alright, try lagi satu PC lah. Okay, PC5 the ping IP. So ini yang DHCP punya. So yang tadi PC4 kita key in sendiri kita buat secara static. Dan kalau PC5 ni adalah DHCP. So kita ping 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 192.168.20.67. Ambil masa sikit.
Okay, first awal-awal memang request timeout. Okay, so kiranya ini dah kira berjaya sebab kalau kita ping balik dia terus jadi terus berjaya. Okay, next kita akan ping antara IPv6 dengan IPv6. So kalau kat sini IPv6 PC ada dua saja, PC7 dengan IPv6. Okay, ini PC7 IP configuration dia. So kita akan ping PC7 ni ke PC IPv6. So command prompt PC7 punya IP. So ping. Okay, kalau IPv6 dia punya IP memang panjang. Apa salahnya? 0 9000 2E0 B0FF FE A0 5A 5B 5A 5B. Alright, boleh lah. Okay, boleh. So kayaknya dah berjaya lah ping PC ni antara IPv6. So kita switch pula. PC IPv6 ni ping ke PC7. Ping 2001 200 CAFE 2000 204 9A FF FE74 FE74 CD1C. Alright, so boleh pin juga. So kayaknya ni dah settle lah, berjaya. So sekian saja daripada saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.